Salam tabib basah semua. Tu pengerembai berita di Pemandu Baru. Bergulang aku Mara Suji, kita terus ngagai isi berita. COVID-19 Sarawak. 5 hari berunggu, nandai kes positif. Pengawal Pemilihan Negeri Majak Semat. Suspek nyuar perengkat tubuh mensia dijil 15 tahun. Lima hari berunggu, nada kes positif COVID-19 direkod ke di negeri itu. Tu mandang ke penyampau semua kes positif COVID-19 di Sarawak mengkang 699 kes. Surat berita JBBNS Madasari itu, kluster COVID-19 di Benung aktif ianya kluster alam di Bintulu ianya 8 iti kes. Sehari itu, 5 kes di Udas Suman lalu dikemendar ke Pansut Hospital Besar Sarawak. Untuk ngujuk ke penyampau semua kes positif COVID-19 di Udas Suman lalu dikemendar ke Pansut Nakak Kesari itu merupakan 668 iku. Urang 12 iku benung diperubat bak ward isolation hospital, ianya 7 kes benung diperubat di Hospital Bintulu, 4 iku lagi benung diperubat bak Hospital Besar Sarawak, 1 iku lagi di Hospital Miri. Isu pengelikut dengan pengelantang bak genturung pendiau mesti diputarkan bergulai sama. Perhati hari semua pihak ngesan tangkup pengawak cukup dikemerat dikena nentukan justru objektif penumbuh polis komuniti boleh dicapai. Tuk dipedak mantuk merik pengeledar ngagai rakyat awak kebesaup nagang serta mutar ke isu jenayah kelebih di Indo genturung pendiau. Program seperti mana yang telah dijalankan pada hari ini, ya, kepolisian masyarakat, di mana pihak polis juga mempunyai satu slot untuk berfungsi dengan masyarakat berkaitan dengan trend jenayah yang berlaku pada ketika ini. Bagaimana satu-satu jenayah dilakukan dengan perubahan dan peredaran zaman. Yang keduanya, kita juga boleh berkongsi apakah peranan masyarakat dalam membantu untuk mengurangkan kadar jenayah di kawasan tempat duduk masing-masing. Program itu adalah yang diketahui saya ada 7 agensi jabatan yang terlibat, dan inilah program yang terbaik saya fikirlah, kerana dia dapat menerap kepada hak kaum seperti jawatan kuasa JKK, termasuk Tok Kampung, Penghulu, Pemancar, termasuk saya sendirilah. Untuk memahami 7 agensi jabatan ini terlibat, maka itulah yang paling baik diterima oleh penduduk tempat daripada kaum menggunakan untuk menjaga dan menyelamatkan keadaan penduduk kampung sekarang ini. Setakat tu gejala kampung kami takut kami ialah yang musuh utama negara ialah dadah dan kecurian sedikit sebanyak tanaman kami tidak menentu diganggu oleh masyarakat sekeliling lah. Okay. And then tentang sambutan program tu kami dari pihak Kumpulan amat berterima kasih dan menyambut penuh dengan cadangan pihak atasan supaya membantu kami dari segi mana-mana gejala yang kami ikut. Memang program tu memang bagus lah. Dari kami lah rasa banyak maklumat yang kita belum tahu, yang dah kita tahu pun kita bertambah tahu lah. Contohnya? Contohnya macam Isaac dari dan sidang majelis daya tadi dah rabies ya, penyakit rabies ya, pasal penyakit kombika. Berbangaunya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Mainasa Sarawak Tim Megak Kaban Kongsi Negeri Yaduna Sejaya Datuk Abdul Karim Rahman Hamsah ngansak peranak ngambil ke berjalai ke tangkup pengawak lebih rat matau genturung pendiau sidampu bagi nyeliah ke isu jenayah tau nyadi dengan program polis komuniti. Masyarakat perlu sama-sama bersama untuk mengatur dan mentadbir kawasan kita. Hanya kita yang tahu selok belok dalam kawasan kita. Kalau kita hendak mengatur supaya pejabat polis dalam kawasan Asajaya itu penuh anggotanya supaya dapat
nyaga tiap-tiap kampung. Mustahil dapat macam ni. Kita orang Kuching mau jual naga tiap-tiap kampung semua aja. Tiap-tiap hari sidak baju biru tu. Kulu kile penin jual palak kita orang naga. Jadi sebab itulah yang menjadi tanggungjawab kita. Yang maksud kejakutnya lebuh bak pengerami penumbuh polis komuniti di Asajaya Maya Hari 4. Konvensyen khas Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Utara dekat diatur Maya 5 September tu di Miri. Sapit Presiden PBB Dato' Amar Awang Tengah Aliasan, mada konvensyen bagi zon tu dekat ngau 17 pampang PBB. Tajak pihak konvensyennya dekat diatur belalau ke garis lalau diudah ditetap ke baruh atau nagam pemindah penyumang PKPP. Ya, sememangnya kita sudah merancang untuk nak mengadakan convention ini di Kuching. Ini adalah perkara yang biasa kita lakukan. Dulu kita menganjurkan convention PBB, mengumpulkan semua ahli-ahli kita, convention khas di Kuching dulu. Dan rancangan kita ialah untuk nak mengadakan convention khas ini untuk seluruh negeri Sarawak berpusat di Kuching. Tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini dan MCO, maka kita telah pun putuskan untuk mengadakan convention khas ini mengikut zon. Dan untuk kawasan utara, dia melibatkan sebanyak 17 cawangan PBB. Besar juga itu, ya. Daripada Belaga sana, Murun, Bintulu, Miri, Limbang dan Lawas sampai ke Beklalan itu. Lebuh berarti ke konvensyen diatur lebuh timpuh PKPP Awang Tengah nyemetak madah ke suntang sekedar garis lalau tek dititiah ke ketebal lagi kapasiti penatai temuai. Koya penyampau penatai di tatak ngagai 50% kapasiti, venue convention tek disadang ngau 800 nyentuk 900 ikut peserta. Ngangkat ramai jako hak Sarawak di Kemerat ke, pemansang ditegap ke di pedang mererti besar. Ngagi rakyat di bumi Kenyalang tek signifikan ngau aspiration perintah dekat nyapai juluk negeri maju nyerumbak tahun 2030. Ya, kita mestilah menanam semangat di kalangan ahli-ahli kita apa sebenarnya asas-asas perjuangan parti kita itu. Ya. Kita parti kita ini setelah kita bergabung Parti Bumi Putra dengan Parti Pesaka dan sekarang wujud PBB itu, kita telah pun dapat memberi bakti yang begitu besar. Dipertingkatkan lagi usaha untuk merapatkan lagi jurang pembangunan, ya. Di antara satu wilayah pembangunan untuk luar bandar dan memberi asas kepada perjuangan untuk mendapatkan hak kita itu, seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia yang termasuk dalam IGC dan MACE3. Tok Koya nyerangkum mengenegap ke Pelasar Ekonomi Digital Sarawak bagi terus ke pemansang tindak ngetu seririh ngau pengerembai teknologi baru. Bak pengerembai bukai, yang megak ditanya tentang pelabak pengawal berpilih negeri Majlis Semak berindik di pengawal ngatur konvensyen khas PBB. Pihak megak bisik sekedar ngumbai perkaranya sebengkah hari pengawal bersedia PBB dekat napi PRN di dekat datai Tuk Saud Awang Tengah. Umum dah tahu bahawa tempoh Dewan Undangan Negeri kita akan berakhir pada tahun depan. Bila pilihan raya itu diadakan, itu terpulang kepada
Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk memutuskannya. Dalam hal yang demikian, kita dalam PBB bukan sahaja untuk berdepan dengan pilihan raya, tetapi kita menjadi kebiasaan kita untuk melaksanakan program-program sebegini supaya ahli-ahli PBB dan masyarakat pada keseluruhannya tidak akan timbul jurang dari segi pemahaman mereka berhubung dengan dasar-dasar kerajaan dan apa yang kita mahu tumpukan dari aspek perjuangan kita. Ia mansur kejakutnya lebuh di keranau berserimbai pengawal ngatur konvensyen PBB Zon Utara di Opisia di Wisma Sumber Alam Kuching. Projek ngagak Jambatan Batang Igan dekat Berengkah diperjalai ke Endal lama lagi. Perkaranya dipadakan Menteri Muda Infrastruktur dengan pemansam penyangkai kapal Datuk Julahi Narawi. Koya pengerami mecah tanah projeknya dekat dipenyadi ke Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Maya 12 September tu di Palan Penyangkai Feri Batang Igan. Lebu nemuan ngagai tabak projek ia madah jembatannya sebengkah hari penyambung ngagai bungkur jalai tebing tasik di Sarawak. Jembatan tingemuan pemanjai 1.38 km tidak dekat disambung ngau Jalan 7 atau ke Approach Road, dua lurung pemanjai 4.1 km, ada dua pihak tunggak ngau nitiah ke standard Kerja Raya R5. Projek ini menggunakan ungkus penyampau 300 juta ringgitnya di sadang tembuk dalam tempoh 48 bulan. Di semat tembuilah jembatannya dekat nganti perengkah pengangkut feri di Batang Igan tik diatuk nampung penyuah dikena kelalu tinggi. Bisa datai dalam penemuannya ianya Kaban Kunsi Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Johanna Jaya. Tajak lepas hari sangka di pelabak kenyua perengkah tubuh mensia antarabangsa. Tertuduh dikamat kesalah pengguna ngaku penyalak salah guna wang di Kod Seksyen ngagai 3 sangka. Tertuduh ianya Syaiful Lizan Abdul Muttalib, tik berumur 48 tahun, tik ditinggal hukum jil 15 tahun serta lunsin 6 kali agar berjalan ke hukum Kediri berengkah 27 Ogos ke udah. Berbangunnya tertuduh megak ngaku penyalah ianya pengudah ketiga sangka dibaca ni ke Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Hukum diletakkan Hakim Court Seksyen Steve Ritikos. Bab penyalah keterubah yang nerima hukum jil 5 tahun angau dilunsin 2 kali. Pengudah yang ngaku ngerja penyalah salah guna wang di upis dia ngau wang penyampau 97,623.31 sen Maya 4 April 2012. Bab penyalah kedua ia dijil 5 tahun serta dilunsin 2 kali ketika salah guna wang penyampau RM85,000 di upis ia Maya 22 Jun 2012. Bab penyalah kepeduli ia dijil 5 tahun dengan dilunsin 2 kali ketika ngerja penyalah kesama ngau penyampau RM66,477.94 sen Maya 16 November 2012. Bagi rekod tertuduh, tingembuan 4 ikut anak berumur 8 dengan 16 tahun, kalak gawak jadi penolong accountant di Upis Insolvation Malaysia, Pampang, Kuching. Tertuduh tinada gawak agi pengudah diketuka kenyari tahun 2013 ketika nak mujur ngeripu Kediri bak endo gawak. Tegut serta ngenan kelait komuniti bidayuh ngau cara ngenegap ke solidariti raban bangsa. Pihak kutangkan dari Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ngagai perana ianya tajak penyampau sidak mimit tik dibanding komuniti bukai di negeri itu. Berbangunnya, yang ada ke penumbuh pudeng komuniti Serakup Dayak Bidayuh Nasional DBNA yang dikelai penyerakup bangsanya. Knowledge and they can stay in the hostel.
you are very lucky because you have all the facilities within one complex. And that shows the solidarity of the Bidayuh. That become a symbol. That's why I still remember I was here, Adnan was here. He was delivering his speech here. Adnan said, jealous kami orang. Even the Malays are not like the Bidayuh. You are really a model community. That's what Adnan said. I was sitting in front. In other words, if that is your brand, don't tarnish your brand. Karena brand dia ada begitu baik sekali, don't tarnish it. And we are giving whatever we can to help everybody, including the Bidayuh community. Kak Banjuari tajak persen komuniti Bidayuh di Sarawak Mit tak mujo ngangkat kebangsa sidak bak kelas Kediri Empu. Tadi saya dengar Datuk Malcolm Manyin ngelakar hal number small community. We compare with the whole population of Malaysia. But I think di Bidayuh community macam cili padi. Cili padi ini dia kecil tapi bisa dan kuat panas dia. That is the character of Bidayuh, though small but very effective. Orang Bidayuh pernah menjadi setiausaha kerajaan negeri. Tan Sri yang ada di depan ni. Dan sekarang kita ada setiausaha Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Dan a lot of Bidayuh top corporate leaders. Petros pun yang memimpin Petros hari ini ialah seorang Bidayuh. In other words, you are there because you have the talent. And nobody push you because you have the merit to be there. So it based on merit. And that has been the success of the Bidayuh, where other communities must emulate, including the Malays. Ia berjakut munyinya lebuah program nyuak ke geram budian komuniti DBNA di Jalan Ong Tiang Sui di Kuching Maya Hari 4. Kompleks budian 9 tingkat dekat digagak bak tabak lama anggo ungkos 16 juta ringgit di dekat endua ngangkah induk upis DBNA. Projek agak bergunaan ikonik dipelabak ke Berengkah bulan Januari 2021 serta disadang tembuk dalam tempoh 2 tahun. Tuknya kaum galeri endur mayuh guna serta 98 bilik buding diulih nangkut kapasiti 196 iku. Bergunaan tu benggak disikap engau mayuh macam mereka guna seraya ngemuntang ke DBNA ngatu ulih mayuh bengkah program ngau aktiviti yang kaum lica. Nya ajak hari aku Mara Suji terus ke pengelinduk kita mendabri tari kami ba TVS. Terima kasih semua.